Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita teruskan lagi kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 115. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 116 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 116, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa pun jua. Ya? Kenapa demikian? Kerana asyirku billah azlamuz zulm. Mensyirikkan Allah Ta'ala ialah kezaliman yang paling besar. Wa ankarul munkarat. Dan mensyirikkan Allah Ta'ala merupakan kemungkaran yang paling besar. Wa a'zamuz zunub. Dan merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan asyirku billah, mensyirikkan Allah Ta'ala ialah dosa yang paling besar. Akbarul kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar ialah mensyirikkan Allah Ta'ala. Kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Antara jawapannya ialah haitsu yusawwal makhluq ad-dha'if al-'ajiz al-faqir bil ilahil qadir al-ghani al-hamid. Kerana apabila seseorang mensyirikkan Allah Ta'ala, maknanya dia telah samakan makhluk yang lemah, yang fakir dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kaya, dan Tuhan yang maha terpuji. Ketika mana seseorang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluk, katalah makhluk itu berupa manusia, ataupun patung, ataupun berhala, ataupun jin dan lain sebagainya, pokok kayu, matahari, ya, dan lain-lain. Ketika mana seseorang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk tadi, maknanya dia telah samakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lemah, ya, yang tidak terpuji,
dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa, maha kaya, lagi maha terpuji. Sangat tidak layak bila mana disejajarkan antara Allah Ta'ala dengan makhluk yang lemah, antara Tuhan yang maha kaya dengan makhluk yang fakir, antara Tuhan yang maha kuasa dengan makhluk yang sangat lemah. Oleh kerana itulah dosa ini amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah sebelum mereka mati. Ya, tetapi seandainya mereka dahulu pernah mensyirikkan Allah Ta'ala, lalu mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sebelum mereka mati, maka dosa tersebut boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrik, awalnya mereka mensyirikkan Allah, tapi kemudian mereka masuk Islam, maka dosa mereka itu boleh diampunkan Allah. Tetapi seseorang yang mati dalam keadaan dia membawa dosa syirik, maka dosa tersebut tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ini dosa yang terlalu besar, dosa yang amat sangat besar. Oleh kerana itulah kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada sebarang kesyirikan, sama ada kesyirikan itu kesyirikan yang jelas ataupun kesyirikan yang tersembunyi. Kerana sebagaimana kita ketahui, ya, bahawa wasyirku naw'ani, kesyirikan ni dia ada dua jenis. Yang pertama syirk jali, ya, syirkul jali, kesyirikan yang jelas. Macam mana kesyirikan yang jelas ni? Dia memang langsung mensyirikkan Allah Ta'ala, kata dengan pokok kayu, dengan berhala, dengan apa jua sekalipun. Nampak jelas dan nyata dia melakukan itu. Ini disebut dengan syirk jali, ya, kesyirikan yang jelas, nyata. Yang kedua, ada syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Ini yang banyak berlaku dalam kalangan manusia, kadang-kadang tanpa kita sedari. Apa dia syirkul khafi ni? Ya, seperti kita melakukan ibadat tetapi tujuan kita bukan semata-mata Allah Ta'ala. Di dalamnya ada tujuan kita kepada manusia. Ya, di dalamnya ada tujuan kepada manusia. Misalkan kita sembahyang, tetapi dalam hati kita ada keinginan supaya kita dipuji, supaya kita dimuliakan, supaya kita disanjung, ya, atau kita melakukan amal-amal kebaikan kerana kita ingin dipuja-puji oleh manusia. So ini bahagian daripada syirkul khafi yang amat berbahaya tanpa disedari oleh ramai manusia, atau kadang-kadang disedari tetapi tertipu juga. Ya, maka di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawa faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan perjumpaan yang baik, ya, maka hendaklah dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia sama sekali, ya, jangan dia sekali-sekali mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadat dia. Ya, maksudnya apa? Ikhlaskan ibadat yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam niat kita, dalam hati kita ada tujuan-tujuan yang lain, sehingga kan itu merosakkan keikhlasan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka asyirku la yaghfiruhullah, kesyirikan tidak akan diampunkan Allah. Lidzalika taharral ikhlas fi amalik. Oleh kerana itu bersungguh-sungguhlah untuk mengikhlaskan niat kita dalam melakukan amal-amal ibadat. Wahris alla taqa'a fi syirkil khafi, dan bersungguh-sungguhlah jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan yang khafi, tersembunyi tadi. Mungkin kesyirikan yang jali insya-Allah kita tak akan buat,
Kita insya-Allah tidak akan menyembah berhala. InsyaAllah kita tidak akan menyembah pokok kayu. InsyaAllah kita tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tetapi syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi ni, tidak menutup kemungkinan kita jatuh kepada situ. Iaitulah tidak ikhlas dalam melakukan ibadat. Kita ria, ingin disanjung, ingin dipuji oleh manusia. Maka ista'idz billahi minasyirk, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk kesyirikan kepadanya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dosa syirik tak akan diampunkan Allah. Tetapi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa selain daripada dosa syirik, liman yasha'u min ibadih, bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa seseorang. Maka kullu dhunubi tahta masyiatillah, semua dosa itu ada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Faqad yughfaru li sahibihi, kadang-kadang Allah ampunkan orang yang melakukan dosa itu, illa syirk, melainkan syirik. Fala yaghfiruhu Allahu abadan, Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik itu buat selama-lamanya. Manakala dosa selain daripada dosa syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Dengan cara apa? Mungkin seseorang tu bertaubat kepada Allah, lalu Allah terima taubat dia. Mungkin seseorang itu beristighfar kepada Allah, Allah terima istighfar dia. Atau mungkin seseorang kerana melakukan amal-amal salih, kemudian amal salih itu menjadi asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Ya? Atau mungkin kerana kehendak Allah Ta'ala sahaja. Ya? Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala berkehendak untuk mengampunkan dosa hamba dia, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan. Ya? Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahta masyiatillah. In sya'a ghafarahu birahmatihi wa hikmatihi. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa hamba dia dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Wa in sya'a, dan kalau Allah Ta'ala berkehendak, azaba alaihi wa aqaba bi'adlihi wa hikmatihi, Allah Ta'ala azab dan seksa dia dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, walaupun disebutkan pada ayat ni, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah Ta'ala dapat mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik bagi sesiapa yang dikehendaki Allah. Ini bukan bererti Allah Ta'ala zalim, tidak. Allah punya sifat yang maha bijaksana, Al-Hakam. Allah punya sifat kebijaksanaan, sehingga kan Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan ampunan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maka para ulama mengatakan ada 3 asbab kita diampunkan Allah Ta'ala. Pertama, kerana kita bertaubat disertai dengan istighfar kepada Allah, maka Allah Ta'ala dapat ampunkan dosa kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat daripada dosa dia, maka dia seolah-olah tak ada dosa. Ya, diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan Allah Ta'ala tukar keburukan-keburukan yang lama tu dengan kebaikan-kebaikan, sebab dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini sebab pertama, supaya kita boleh mendapatkan ampunan daripada Allah. Yang kedua, yang juga dapat menjadi asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ialah kerana kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya, sama ada kebaikan ini antara kita dengan Allah atau dengan sesama makhluk. Maka misalnya Nabi mengatakan, kalau kita sembahyang, semasa kita sembahyang digugurkan dosa-dosa kita. Kita berwuduk, digugurkan dosa-dosa kita. Kita bersedekah, dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bahkan berbuat baik kepada makhluk pun selain manusia, seperti haiwan, boleh menjadi asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan kisah seorang imra'atul baghi, seorang wanita pelacur. Ya, suatu hari dia berjalan di satu kawasan, dia melihat seekor anjing yang haus,
ya, sampai anjing ini menjulurkan lidahnya oleh kerana dahaga sangat. Wanita ini pun kebetulan dalam keadaan dahaga. Dia ambil air daripada perigi tersebut, and then dia bagi kepada anjing tu minum. Maka dengan asbab itu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, bahkan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maka salah satu sebab utama Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ialah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ya, sama ada kebaikan tu antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia, bahkan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain seperti haiwan. Maka Nabi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW mengatakan, watbi'is sayyi'ah, sertailah perbuatan buruk itu dengan amal-amal kebaikan, tamhuha, maka dia akan menjadi asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sesiapa yang mempersekutukan Allah, sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ya, orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, dhahaba anis sawab, dia jauh daripada kebenaran, wa ba'idan an tariqil jannah, dan amat jauh daripada jalan syurga Allah Ta'ala. Ya, fa innal bu'da anil jannati maratib. Ya, jauh daripada syurga tu ada maratib dia, ada tingkatan-tingkatan dia. Fa ab'aduhu asyirku billah, tingkatan yang paling jauh daripada syurga ialah mensyirikkan Allah Ta'ala. Li'annahu aqbahur radha'il, kerana ia adalah perbuatan dosa yang paling buruk. Walidzalika la yaghfir, walidzalika la yughfar, oleh kerana itu tidak diampunkan dosa syirik. Ya, maka jalan yang paling jauh daripada syurga Allah Ta'ala itu ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahawa inna jaza'al musyrik, balasan orang yang mensyirikkan Allah, huwa dhalal, iaitulah kesesatan. Dan kesesatan ini, kata Allah, kesesatan yang jauh, dhalalan ba'ida, al mustahaq lil azab, yang membuat dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadhu billah. Maka dalam hidup ni kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita daripada sebarang kesyirikan, dan berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan kita daripada sebarang kesyirikan, sama ada kesyirikan yang jali, yang jelas, ataupun kesyirikan yang khafi, yang tersembunyi, yang kadang-kadang terselip dalam niat kita, dalam hati kita ketika mana kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Apa yang mereka sembah selain dari Allah itu hanyalah berhala-berhala. Dan mereka dengan demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan sambungan tentang kesyirikan tadi. Kata Allah Ta'ala, iyyada'una min dunihi illa inatha. Tidak ada yang mereka sembah selain daripada Allah melainkan berhala-berhala. Ma yada'una ha'ula'il musyrikin min dunillah illa inatha. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak adalah yang mereka sembah selain daripada Allah itu melainkan inatha, berhala-berhala, ya, yang mana mereka dahulu memberikannya pelbagai nama. Misalnya ada nama Uzza, ada nama Manat, ada nama Hubal, ya, dan nama-nama selain daripada itu.
ya, selain daripada nama-nama itu. So Allah Ta'ala mengatakan dekat sini, ma ya'budul musyrikin min dunillah illa inatha. Tidak ada yang disembah oleh orang-orang musyrik selain daripada Allah Ta'ala itu melainkan berhala. La tanfa'u wa la tadur. Yang mana berhala-berhala ini tidak dapat memberikan manfaat dan tak dapat menolak sebarang mudarat daripada mereka, kerana ia adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, ia adalah makhluk yang sangat lemah. Tak dapat memberikan manfaat dan tak dapat menolak mudarat, sama ada kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tidak ada yang mereka sembah itu melainkan syaitan yang derhaka. Ya. Jadi apa yang mereka sembah itu hakikatnya ialah syaitan yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi walaupun zahirnya nampak mereka menyembah berhala-berhala tadi, zaman dulu ada nama dia Lata, ada Uzza, ada Manan, ada Hubal dan nama-nama yang lain, sebenarnya tidak ada yang mereka sembah itu illa syaitanan marida, melainkan syaitan yang derhaka. Ya, syaitan yang derhaka. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa syaitan itu marida. Ya, wasafa syaitana bitamarrud. Allah Ta'ala sifati syaitan ini dengan derhaka. Ya, litajarrudihi lisyarr. Kerana syaitan ni dia hanya mengajak kepada keburukan semata-mata. Ya, tak ada mengajak kepada kebaikan sedikit pun. Ya, tak ada sedikit pun mengajak kepada kebaikan. Syaitan ni dia sentiasa mengajak kepada keburukan. Tak pernah dia mengajak kepada kebaikan. Oleh kerana itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni dia hanya mengajak pengikut-pengikut dia supaya menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka hakikat orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ialah mereka menyembah syaitan. Ya, wa bil haqiqati ma'abadu ghaira syaitan. Hakikatnya mereka tidak menyembah selain daripada syaitan, alladhi huwa aduwwuhum, yang mana syaitan ni adalah musuh kamu, alladhi yuridu ihlakahum. Ya, yang mana dia ni menginginkan untuk kebinasaan kamu. Wa yas'a fi dhalika bi kulli ma yaqdiru alaih, dan dia akan berusaha untuk melakukan itu dengan segala upaya yang dia mampu. Alladhi huwa fi ghayatil bu'di minallah, yang mana itu akhir daripada kejauhan daripada Allah. Maksudnya ini adalah hujung daripada jauh daripada Allah Ta'ala. Bila mana dia berjaya menyebabkan kita mensyirikkan Allah Ta'ala, maka itulah keburukan yang amat jauh daripada kebenaran dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Baik, kita teruskan ayat 118. Pada ayat 118 Allah Ta'ala berfirman, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, yang telah dilaknat oleh Allah dan telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian tertentu untuk menjadi pengikutku. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa syaitan ini la'anahullah, Allah Ta'ala melaknat dia. Apa maksud laknat? Taradahu ta'ala min rahmatihi, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Syaitan tak pernah mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fakama ab'adahu Allah min rahmatihi yas'a
fi bi'adi al-ibadi an rahmatillah. Sebagaimana syaitan ni Allah jauhkan daripada rahmatnya, syaitan ni pun dia berusaha macam mana menjauhkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain ni daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala jauhkan syaitan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka syaitan pun berusaha macam mana menjauhkan manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Syaitan itu bersumpah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian tertentu untuk menjadi pengikutku. Jadi matlamat daripada syaitan ni ialah nak mengambil bahagian daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ni untuk menjadi pengikut dia, sehingga kan bersama-sama masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap saat, setiap hari, itulah kerja daripada syaitan, berusaha untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka supaya masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni dia hanya akan mengajak pengikut-pengikut dia macam mana mereka supaya sama-sama masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang selamat, iaitulah segolongan kecil daripada hamba-hamba Allah, ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan ataupun iblis, dia bersumpah kepada Allah, aku akan sesatkan mereka semua, aku akan buat tipu daya kepada mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan kalangan hamba-hambamu yang ikhlas. Maka hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas ini antara golongan yang tak dapat ditarik oleh syaitan, digoda oleh syaitan untuk mengikuti jalan dia sehingga akan nanti masuk ke dalam api neraka Allah. Maka mengikhlaskan niat dalam setiap amal ibadat kita menjadi salah satu asbab kita selamat daripada godaan-godaan syaitan. Ya, orang-orang yang ikhlas selalunya mereka tidak mudah untuk digoda oleh syaitan. Ya, tetapi mereka yang tidak ikhlas ini golongan yang sangat mudah, sangat rentan diheret oleh syaitan untuk masuk dalam barisan dia sehingga akan nanti masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan dia. Waliyadzubillah. Ya. Dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala sebut, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan telah benar apa yang disangkakan oleh iblis, ya, mereka mengikuti dia illa fariqam minal mu'minin, melainkan satu kumpulan daripada orang-orang beriman. Ya, maksudnya orang-orang yang betul-betul menjaga keimanan dia, hanya itu sahaja yang selamat. Lain daripada itu ikut masuk ke dalam gerbong syaitan. Waliyadzubillah. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada 1000 orang, ya, daripada 1000 orang hanya satu yang selamat. 999 masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan syaitan. Itu dahsyatnya godaan syaitan, ya. Nabi mengatakan dalam hadis, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, maknanya ni hadisul qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Adam, wahai Adam, kata Allah, fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadik wal khairu fi yadaik, fayaqul akhrij ba'than nar, ya, keluarkanlah ba'than nar. Wa ma ba'than nar, apa ba'than nar itu?
Wa ma ba'thun nar, apa ba'thun nar, yang diutus ke dalam api neraka tu, yang dicampakkan ke dalam api neraka tu. Qala, Allah mengatakan, min kulli alfin, daripada setiap 1000 orang, tis'ami'atin wa tis'ata wa tis'in, daripada 1000 orang 999 masuk ke dalam api neraka, satu saja yang selamat. So oleh kerana itu kita kena bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya yang kita mampu, macam mana supaya menyelamatkan diri kita daripada godaan-godaan syaitan yang berusaha memasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasa berlindung kepada Allah Ta'ala, lakukan amal-amal kebaikan, ikhlaskan niat-niat kita dalam melakukan amal ibadat. Moga-moga dengan itu kita dapat selamat daripada godaan-godaan syaitan itu, ya. Baik, kita teruskan ayat 119, ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencatatkan binatang-binatang ternak, mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang amat nyata. Ni Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 119 ni macam mana syaitan menyesatkan manusia, atau beberapa cara syaitan menyesatkan manusia untuk menjadi pengikut dia masuk ke dalam api neraka Allah. Kata Allah Ta'ala, wala udillannahum, demi sesungguhnya, kata syaitan, aku menyesatkan mereka daripada kebenaran. So salah satu usaha syaitan ni, dia berusaha untuk memalingkan kita daripada kebenaran, daripada yang hak. Dia akan berusaha dengan pelbagai cara macam mana supaya kita sesat daripada kebaikan itu. Macam-macam dia bagi syubhat, dia bagi bisikan, ya, sehingga akan kita terpesong daripada kebenaran yang hak itu. Yang kedua, wala umanniyannahum, ya, dia berusaha untuk memperdayakan kita dengan membuat angan-angan kosong, angan-angan dusta, ya, macam-macam dia buat angan-angan. Buatlah nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Salah satunya ialah yang paling sering menipu manusia. Dia buat angan-angan kosong pada kita. Ketika mana kita hendak melakukan maksiat, dia berbisik, tak apa, buatlah, nanti kau taubat, nanti kau minta ampun kepada Allah. Angan-angan kosong. Padahal selepas tu dia buat kita lalai lagi, sehingga kan kita tidak meminta ampun, bertaubat kepada Allah, ya. Fala yubattikunna adhanal an'am, bahkan dia menyuruh manusia supaya mencacatkan binatang-binatang ternak, ya. Dahulu orang-orang musyrik, ya, biasa mereka membelah, mencacatkan telinga unta mereka yang sudah sampai kepada usia-usia tertentu atau beranak dengan jumlah-jumlah tertentu. Saya ingat kita dah pernah bahas tentang binatang-binatang yang dibuat orang-orang musyrik Arab dahulu begitu. Ternyata idea itu datang daripada syaitan. Syaitan yang punya idea. Dia bisikkan kepada manusia keyakinan-keyakinan palsu macam tu, sehingga kan mereka pun mencacatkan binatang tersebut, ya, dengan cara yang keji dan buruk, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, fala yughayyirunna khalqallah, mereka syaitan ni juga dia menyuruh untuk mengubah ciptaan Allah. Maka ketahuilah, orang-orang yang suka mengubah ciptaan Allah, sama ada pada diri dia, ya, itu adalah idea yang datang daripada syaitan. Sebab itulah Nabi SAW
menyebut dalam hadis bahawa Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mengubah ciptaan dia. Ya, orang-orang yang membuat tato dilaknat Allah, orang-orang yang mencukur alis dilaknat oleh Allah, orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Idea ni datang daripada syaitan. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada golongan-golongan yang mohon maaf sangat sanggup mengubah alat sulit mereka daripada lelaki kepada perempuan. Siapa punya idea ni? Idea ni datang daripada siapa ni? Sehingga akan tercetus ni. Tidak lain dan tidak bukan, ia idea yang datang daripada syaitan. Ini semua datang daripada syaitan. So oleh kerana itu pada hujung ayat ni kata Allah, wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah, siapa-siapa yang menjadikan syaitan sebagai ikutan dia selain daripada Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia merugi dengan kerugian yang amat nyata. Ayat 120 Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji yang indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Ya'iduhumus syaitan. Syaitan ni sentiasa membuat janji-janji palsu kepada mereka, ya. Sentiasa membuat janji-janji palsu kepada mereka, kepada pengikut-pengikutnya, kepada manusia, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah dalam Al-Quran. Syaitan sentiasa menjanjikan kamu, membisikkan kepada kamu kefakiran, seolah-olah apa yang dia sebut tu betul. Jangan kamu sedekah, jangan kamu infak, jangan kamu wakaf, simpan wang kamu, nanti kamu fakir, nanti kamu miskin. Seolah-olah ni baik, tetapi sesungguhnya ia adalah ajakan kepada kesesatan. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ya, syaitan itu menjanjikan kefakiran bagi kamu. Dia bisik pada kita. Nah, jangan kamu tahan wang kamu, tak payah infak, tak payah sedekah, tak payah bayar zakat. Nanti kamu miskin, harta kamu berkurang. Nampak macam bagus. Ya, dari sisi duniawi nampak macam bagus, tapi hakikatnya ia adalah perbuatan yang menyebabkan kita diazab Allah Ta'ala nanti. Wa yumannihim, dan dia buat pelbagai angan-angan kosong macam mana supaya kita jauh daripada Allah Ta'ala. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurur. Allah Ta'ala mengatakan syaitan tidak adalah membuat janji melainkan hanya tipu daya sahaja. Semua bisikan janji-janji syaitan itu hanyalah tipu daya belaka sahaja, tidak akan ada yang menjadi kenyataan. Ayat 121 Allah mengatakan, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempat akhirnya ialah neraka Jahannam, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Mereka syaitan dan pengikut-pengikutnya, tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan mereka nanti tidak akan dapat lari daripada neraka Jahannam Allah Ta'ala tu. Wal'iyadhu billah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga, lindungi kita daripada tipu daya syaitan, ya, sehingga akan kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan sebentar tadi dapat menginsafkan kita, dapat kita faham dengan baik, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.